Nama saya Nur Suhadah binti Sulaiman. Saya berasal dari Keluang, Johor. Saya bekerja sebagai admin eksekutif di sebuah syarikat pembinaan di Kuala Lumpur dan saya bekerja sambilan sebagai travel agent ke Sempurna, Sabah, dan saya adalah bekas pesakit positif COVID-19. Saya terbang ke Sabah pada 23 September 2020 atas urusan kerja dan pulang ke Kuala Lumpur pada 11 hari bulan 10 2020. Sewaktu saya di dalam flight, saya ada rasa haus yang tersangat haus dan tekak saya rasa kering. Itu adalah simptom pertama yang saya dapat sebelum saya tahu saya adalah positif COVID-19. Jadi bila saya turun, saya mengikut segala arahan KKM untuk mengambil swab test. Selepas kita selesai swab test, kita dipakaikan gelang untuk kuarantinkan diri selama 14 hari. Wakil KKM ada bertanyakan kepada saya sama ada saya mahu kuarantin di Kuala Lumpur ataupun di Keluang. Saya pun bagi tahu KKM, rumah saya di Kuala Lumpur seramai 8 orang, satu bilik 3 orang. Jadi KKM menegaskan itu adalah sangat tidak sesuai untuk saya kuarantinkan diri selama 14 hari dan boleh merisikokan orang lain. KKM mengarahkan saya untuk pulang ke Keluang di mana saya boleh kuarantinkan diri di dalam bilik secara berseorangan dan berasingan daripada keluarga saya. Pada malam 11 hari bulan 10 2020, saya telah diberikan surat untuk pulang ke Keluang menaiki kenderaan awam termasuklah bas KKL yang saya naik pada jam 9 malam dan sampai di Keluang pada jam 12.30 malam dan saya boleh menaiki Grab untuk pulang ke rumah atas surat yang telah diberikan daripada KKM kepada saya. Secara jujurnya, saya tahu saya positif COVID-19 hanya setelah 4 hari saya kuarantinkan diri di rumah daripada 11 hari bulan 10 sampai 14 hari bulan 10. Jadi 14 hari bulan 10 baru KKM call mengatakan result saya positif. Saya kuarantinkan diri di rumah tanpa campur ibu bapa saya. Saya makan di dalam bilik, saya basuh baju di dalam bilik. Saya memang tak nak merisikokan ibu bapa saya lah. Jadi masa tu saya ada simptom sakit tekak, maksudnya tekak kering tapi saya tak ada batuk dan saya cuma ada simptom hilang deria bau dan rasa pada hari ke-4 saya kuarantin. Pada jam 3 petang KKM call dan dia kata okey, KKM akan datang untuk buat semburan dan pada 9 malam saya telah dinaikkan ambulan lah untuk ke hospital Keluang. Dalam masa saya kuarantin tu, pihak polis akan datang setiap hari sebanyak 2 kali untuk memeriksa adakah saya sebelum saya ditahan wad, adakah saya masih mengikut SOP yang diberikan oleh KKM dan diorang akan datang ambil gambar gelang kita dan pastikan kita berada di rumah lah. Okay, sewaktu di hospital, saya sampai di hospital pada 14 Oktober dan kita diberikan wad yang bercampur dengan semua pesakit COVID lain lah. Tapi still menjaga jarak, katil yang agak jauh lah. Jadi di hospital kita akan ambil darah 1 hari 2 kali untuk cek kondisi kuman dekat dalam badan kita tu sama ada aktif ataupun tidak. Masa saya di hospital, saya tak ambil tahu sangat pasal dunia luar sebab kita lebih kepada muhasabah diri kita, kat mana salah kita ke. Sebenarnya pesakit COVID dekat hospital pun yang lain-lain pun tidaklah terlalu teruk macam yang orang gembar-gemburkan. Ada yang tak ada simptom langsung, ada yang cuma ada demam saja. Jadi sebenarnya sakit COVID ni boleh pulih dan baik macam sedia kala. Disebabkan saya positif COVID-19, keluarga saya telah diarahkan, iaitu seramai 4 orang lah, mak saya,
ayah saya dan anak buah saya 2 orang yang masih bersekolah sebab diorang duduk satu rumah dengan saya. Jadi telah diarahkan oleh KKM untuk kuarantinkan diri selama diorang 14 hari kuarantin. Hari-hari polis akan datang ke rumah untuk cek. Macam saya tadilah, diorang akan cek sama ada kita ikut arahan untuk kuarantin ke tidak. Dalam pada yang sama, stigma masyarakat dan tomahan, fitnah terlalu banyak. Terutamanya di WhatsApp, di Facebook. Komen-komen mengatakan saya lari daripada pihak KKM. Saya pulang ke Keluang tanpa persetujuan KKM. Saya cabut gelang tanpa pengetahuan KKM. Semua itu adalah salah satu yang tidak benar. Dan saya hanya cabut gelang saya pada 28 Oktober di mana saya telah sembuh dari COVID-19. Ayah saya pergi ke masjid. Selepas 14 hari, ada yang masyarakat cakap, oh jangan dekat-dekat dengan dia. Dia tu ada keluarga virus. Ada yang cakap, anak saudara saya tak dibenarkan bersekolah. Sedangkan kita sudah potong gelang, kita sudah didiagnos sebagai negatif. Dan kakak saya pergi beli sarapan, nasi lemak. Dia yang cakap, oh ni yang keluarga COVID-19 positif tu kan. Semua orang pun pergi tinggalkan kedai itu. Jadi saya rasa itu sangat tidak adil sebab saya seorang saja yang positif dalam keluarga saya. Jadi kita perlukan support, kita perlukan semangat yang baik, doa yang baik. Bukan tomahan dan fitnah macam yang sedang berlaku sekarang lah. Antara berita palsu yang saya dapatlah, rumah saya telah dipagar dengan tali polis. Sebabkan saya ni turun bas telah ditahan oleh KKM. Sedangkan semua perjalanan saya daripada Semporna ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur ke Keluang ada berserta bukti, surat pelepasan, surat kebenaran. Saya tidak lari dari KKM. Tapi tomahan yang mereka buat ni membuatkan keluarga saya berada dalam keadaan takut. Sedangkan contohlah mak saya sedia baju pun orang jiran depan rumah pun lari, takut. Sedangkan kita perlukan sokongan, bukannya macam hentaman pulau daripada masyarakat macam tu. Kena pulau semua tu. Sebelum tu saya nak ingatkanlah kepada wakil-wakil masyarakat supaya peka dengan keadaan yang berlaku di tempat masing-masing. Contohnya, sewaktu ibu bapa saya kuarantin, tiada siapa pun yang ambil tahu, maksudnya yang hantar bantuan ke, tak ada. Sebab 14 hari mereka tak boleh keluar. Jadi bila tak ada siapa ambil tahu, kita pun tak tahu mereka ni cukup ke tak makan. Tapi alhamdulillah selepas ayah saya suarakan perkara itu kepada pihak polis yang datang untuk cek ayah saya di rumah, dan mereka telah mengambil segala tindakanlah dengan menghantar wakil-wakil untuk datang jenguk dan memberi sedikit sumbangan. Sebenarnya bukan sumbangan yang kita mahukan, tapi sebagai orang yang ditimpa musibah, kita perlukan sokongan terutamanya daripada wakil masyarakat sendiri. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada pihak polis, pihak KKM, pihak Hospital Keluang bersama dengan kami pesakit positif COVID-19 untuk memberikan segala kata-kata semangat dan menjaga kami siang dan malam di hospital terutamanya lah, dan pihak-pihak yang terlibat sentiasa memberikan kata-kata semangat dan dorongan kepada kami pesakit-pesakit COVID-19.